Okay, semua clear. Okay. Okay, kita revise sikit tentang polygon. Sebab ada yang PM saya cakap dia dah tak ingat dah macam mana nak buat, nak jawab. Okay, saya share kejap ni. Okay, so nampak tak sekarang ni? Nampak Nampak cikgu. Okay. Okay, ni contoh. Dan macam ni lah lebih kurang bentuk soalan yang kamu akan jawab nanti untuk PPT bahagian polygon. Okay, so kamu tengok ni, soalan ni dia kata lukis mula Raja 1 dengan kedudukan baharu garisan AD seperti ditunjukkan. Okay, tapi untuk kamu, Allah saya tak. Okay, nanti dia akan bagi panjang garisan berapa. Okay, macam ni AD ni, kamu hentam je lah dia punya kedudukan sudut dia ni, kecondongan dia tu. Sebab kita tak ada soalan depan mata kan, tak ada soalan yang orang kata kertas soalan tu depan mata, dia hanya di screen saja. So kecondongan tu terpulanglah kepada kamu. Okay, yang penting dia kata kat sini garisan AD ialah 65 mm. Okay, so apa yang perlu kamu buat untuk bina separuh hexagon? Okay, hexagon kita tahu separuh hexagon kita boleh buat dalam separuh bulatan. Okay, boleh buat dalam separuh bulatan. Okay, so kita buat dulu yang hexagon. Okay, kita cek separuh bulatan. Saya tunjuk, saya cek. Okay. Okay, so kita ada pusat bulatan kita dekat mana? Panjang pula. Okay, so kita punya apa ni, garisan separuh bulatan kita kat sini. Okay. Okay, so dekat mana kita punya sisi hexagon tu, kita tahu dia jejari dia tu sama dengan, jejari bulatan tu sama dengan panjang sisi, kan? So, okay, kita tandakan. Okay, so kita ambil pembaris. Okay, kemudian terus sini pula. Okay. Okay, so tu selesai untuk hexagon. Okay, kemudian kita nak lukis segitiga ni. Okay, segitiga ni, kalau kamu perhatikan, dia jadi AD tu sebagai tapak. AD tu sebagai tapak. Jadi yang E tu ialah puncak segitiga. Dia jadi, kalau sebab AD tu macam tu, jadi AD tu jadi sebagai tapak. Kemudian E tu adalah puncak segitiga. Okay, kalau kamu perhatikan segitiga puncak 90 darjah,
Okey, sebabkan dia 90 darjah, maka kita dah terus boleh gunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan, iaitu kita ada separuh bulat, kita ada bulatan. Okey, sudut pada lilitan, okey, yang dicangkum oleh diameter ialah 90 darjah. Jadi kita boleh terus bina 90 separuh bulatan. Okey, kalau katakan sudut dekat sini bukan 90 darjah. Okey, katakan sudut kat sini ialah 60 darjah. Okey, kat sini, Okey, katakan sudut kat sini ialah 60 darjah. Okey, apa yang perlu kamu buat? Pada tapak ni, kita anggap dia sebagai perentas ni, AD ni. Okey, kita anggap dia sebagai perentas. Pada tapak ni, kamu kena bahagi dua. Apa tujuan kita bahagi dua? Sebab kita nak kena cari bulatan. Sebab sudut puncak, kalau kamu ingat lagi belajar segitiga bulatan dalam subjek form 3. Kalau kita ada titik tangent, sini titik tangent, ini adalah pusat bulatan. Segitiga dalam bulatan, okey, sudut yang ini, okey, sudut yang saya colourkan dengan colour oren ni adalah sama dengan sudut yang berada di luar bulatan ni. Betul tak? Betul tak? Betul, cikgu. Ataupun satu lagi kita ada sudut tu sebelah sini. Okey, sudut ni sama dengan sudut di sebelah luar sini. Okey. So, kalau katakan sudut yang oren tu ialah 60 darjah, bermaksud yang oren sebelah luar ni pun 60 darjah. Setuju? Setuju. Okey. Ya. Ya, ada yang panggil saya tu? Setuju. Setuju. Okey. Kemudian, kita tengok sudut pada titik tangent. Inilah titik tangent dengan pusat bulatan. Okey, sudut dekat sini berapa darjah? Sudut pada titik tangent tu, garis normal tu, berapa darjah? 90. Berapa darjah? 90. Okey, kalau oren tu dia dah ambil 60, bermaksud daripada garisan yang hitam ni, dekat sini, okay, ni berapa darjah yang tinggal? Baki dia. 30. Yes, 30. Okey, so baki ni tinggal 30 darjah. Okey, sebab itu, okey, katakan sini titik D, sini titik A, sini titik B. Okey, sebab itu, kalau segitiga diberi sudut puncak, ingat, diberi saja sudut puncak, kamu kena bina bulatan. Sebab ciri-ciri dia tu ada dalam segitiga dalam bulatan. Okey, jadi macam mana kita nak bina bulatan? Okey, perentas yang dibagi tu, garisan yang dibagi sebagai tapak tu, tapak segitiga tu ialah AD. Okey, kalau contoh dalam soalan ni ialah AD. Kita bahagi dua. Okey, kita bahagi dua. Bahagi dua. Okey, kita baru dapat satu garisan. Okey. Kemudian satu lagi garisan untuk dapatkan pusat bulatan tu dekat mana? Okey, ni katakan ni tak ada. Kita baru dibagi. Saya buat semula dah. Okey, ini adalah garisan yang diberi sebagai tapak. Okey. Tekan ni D, ini A. Okey, lepas tu kita nak bina bulatan. So kita bahagi dua ni. Okey. So kita baru dapat satu garisan. Satu lagi garisan yang untuk kita silangkan supaya kita dapat pusat bulatan. Kat mana kita nak cari? Baki ni. Kalau sudut dia 60, maksudnya sudut penggenap. Kita kena tolaklah 90 tolak 60. So 30. So kita naikkan dekat sini. Kita naikkan 30 darjah. Macam tu. Okey, naikkan 30 darjah. So, persilangan kat sini ialah pusat bulatan. Okey, faham tak? Kalau katakan dekat sini, sudut ni 45 darjah. Okey, katakan sudut kat situ 45 darjah. So, garisan yang ni, baik, tak boleh padam pula. Okey, garisan tu kamu nak buat berapa? Ni, kat sini nak buat berapa darjah? Berapa darjah? 60. Sekarang yang ni 45.
kita dah ada separuh bulatan. Kita dah ada garisan serenjang. Kita nak cari dia punya pusat bulatan. 45. Kita nak cari pusat bulatan. So, kita nak bina garisan berapa darjah? 45 lah. 45. Sebab saya kata apa tadi? 45. Kita dah ada garisan serenjang. Kita naikkan, kita kena naik 45 darjah lah pula. Sebab apa? Sebab 90 tolak 45 ialah 45. So, dekat sini, sudut ni kita akan naik 45 darjah. Okay, so ini adalah pusat bulatan kita. Okay, faham? Dia dipengaruhi oleh puncak ni. Sebab puncak ni kat sini, nilai puncak kat sini adalah sama dengan nilai kat luar. Tapi sebab kita nak pergi dapatkan nampak ni, kita nak pergi ke pusat bulatan. Sebab tu kita kena ambil baki sudut penggenap tu. Okay, kalau kat sini 30 darjah. Sini 30 darjah. So, dekat sini sudut berapa darjah yang kita kena buat? 60. 60. Okey, bagus. Okey. Tapi kalau kat sini 90 darjah, dekat sini akan jadi Tak payah apa? buat sudut. Tak payah buat sudut. Sebab tu jadi kosong. Sebab tu kita terus ambil separuh bulatan. So terus saja ambil garisan ini. Okey, terus ambil garisan ni. Okey, so itulah separuh bulatan kita. So, kita ambil balik yang kelukis kita ni tadi. So, kita just draw separuh bulatan. Okey. So, 90 darjah tu kita nak tanda dekat mana? Okey, kamu perhatikan garisan yang diberi ni. Okey, garisan yang diberi ni kamu perhatikan. Okey, garisan ni, garisan ni selari dengan garisan ni. Bermaksud diberi tu ialah panjang sisi. Okey, kalau katakan dia condong, macam ni garisan ni condong. Okey, macam mana kamu nak tahu itulah panjang sisi? Dia akan bagi garisan dimensi selari dengan panjang sisi tu. Katakan sini 80 mm. Bermaksud yang diberi ni, kalau kamu tengok yang ni selari, bermaksud diberi tu ialah panjang sisi. Kalau dia bagi tu ialah tinggi segitiga, dia akan bagi garisan dimensi macam ni. Dia akan bagi macam tu. So, kalau sini panjang sisi, bermaksud kamu terus saja ambil ukur ni 30. Okey, ukur ni 30 guna jangka lukis. Okey, ukur 30. Saya punya ni garisan ni pendek kan, jadi tak boleh lah nak dapat tepat tu 30 tu. Bukan tak boleh tepat lah, maksudnya jadi besar pula nanti. 30 tu jadi macam ni. Okey, boleh. Okey. Jadi ni 30. So, saya terus tandakan. Okey, saya terus tandakan. Okey, so dekat situlah titik kita punya ni. Mana ni? Titik E kita. Titik E. So, kamu je sambunglah semula. Ambil ni, pembaris, sambungkan dengan titik E ni tadi. Okey, sambungkan. Okey, lepas tu E sambungkan ke A. Okey, boleh tak? Sebab dia bagi tu selari. Ukuran dia tu selari. Panjang ni dia kata berapa? 30 mm. Okey, 30 mm. So, kamu perhatikan garisan ni dia selari. So, kalau dia selari tu dia ialah panjang, diberi ialah panjang sisi. Okey, kalau dia bagi tinggi segitiga, dia akan bentuk macam ni. Okey, kalau tinggi segitiga dia akan bagi macam ni. Ni garisan. Macam ni. So kat sini dia akan tulis. Okey, nampak dia tak selari dengan apa? Dia bagi macam ni. Dia tak selari dengan panjang sisi. Tu ialah tinggi segitiga. So, kalau tinggi segitiga, kamu kena ambil daripada garisan serenjang ni. Kamu recall balik, tengok balik buku modul local publication tu. Yang latihan yang kamu dah pernah buat.
untuk soalan poligon ni. Okey, boleh tak? Boleh, Jelas tak? cikgu. Okey. Okey. So, kita cuba buat tangent ni. Okey, so tangent pun sama. Kita takkan ada titik yang ditentukan. Kamu kena tentukan sendiri. So, lebih baik kamu buat di tengah-tengah kertas A4 kamu tu supaya dia tak adalah terkeluar-terkeluar tempat lain. Okey, so kita ingat pemakaan kita. Kita dah buat itu satu persatu. First kali kita tengok pada bulatan yang diberi penuh. Yang diberi pusat bulatan. Okey, so kita ada kat sini. Kita ada J30. And then satu kita ada J25. Dan satu lagi kita ada J20. Okay, J20. So, kita ada 3. So, kita buat tu dulu. So, kita tentukan dekat mana-mana titik. Okay, katakan saya letak kat sini sebagai J30. Okay. So, okay, so kita ambil tools ni. Kita ambil J30. J30 mm. Okey, kemudian kamu tengok garisan kat situ nak pergi jarak dia ialah 100. Okey, kita ambil pembaris. Okey, pembaris kat sini 100 Okey, so saya tak sini. Okey. 100, so saya akan pergi kat 11. Okey. Okey, kemudian turun ke bawah berapa tu? Okey, sebelah situ tak ada. Kita kena buat yang sebelah kiri pula. Sebelah kiri, turun ke bawah 90. Okey, turun ke bawah 90. Okey, turun ke bawah 90 tapi, turun ke bawah 90 tapi dia ke kanan 10 mm. Okey, jadi, kita ambil yang, kita ambil dulu ke kanan tadi. Okey, kat situ. Okey, 90. Okey, so tu adalah pusat untuk J20. Okey, so kita ambil semula jangka lukis kita. Letak dekat sini. Okey, lepas tu kita ukur, kita 20. Kamu kena ukur dulu pada jangka, pada pembaris Okey, lepas tu baru kamu draw J20. Okey, kemudian untuk J25 kita kena gerak ke mana? Tadi 100. 100, kita dah ada garisan 100 sini. Sini dah garisan 100 kita, tapi kita kena ke bawah. Akan naik 60. Okey, ni garisan kita. Okey, ni garisan 100 kita. Okey, maksudnya dekat area sini tapi kita kena naik daripada bawah sini 60. Okey, so sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Okey, so tu adalah J25 kita. Okey, so kita buat J25. Letak dekat sini pusat bulatan ni. Okey, 25. Okey, kemudian selesai. Itu pemakaan kita yang pertama memang ialah bulatan. Okey, so biasa ada 3 bulatan. Okay, yang kedua ialah garisan tangent. So kita perhatikan kat mana garisan tangent. Kita tengok yang ada garisan lah. So ni garisan tangent. Okey, so kita bina garisan tangent. Okey, untuk bina garisan tangent, kita tengok ni 2 bulatan di sebelah luar. Bulatan di sebelah luar. Kita ada bulatan di sebelah dalam bentuk dia macam ni dan kita ada bulatan dan titik. Okey, so kaedah dia sama. Iaitu yang pertama, apa perlu kita buat? Pusat sambung ke pusat bulatan. Okey, saya guna pen warna lain. Pusat ke pusat bulatan. Okey, so kaedah yang pertama, pusat ke pusat bulatan.
Okey. Sambung pusat ke pusat bulatan. Okey, kemudian kita dah sambung pusat ke pusat bulatan, kita nak buat apa sebenarnya? Kita nak cari separuh, nak bina separuh bulatan. Okey, so kita letak dekat sini. Nak bina separuh bulatan, kita besarkan sikit lah. Okey. Bina separuh bulatan. Okey, jadi saya lukis daripada sini. Okey, kemudian saya letak pula dekat sini. Okey. Kemudian saya lukis. Alright. So, dapatkan pusat bulatan kita lah. Okey. Alright, tu ialah pusat bulatan kita. Jadi kita ambil semula jangka lukis, kita letak dekat sini. Okey. Inilah kita punya ni, kita kecilkan. Okey, so lepas tu kita lukis separuh bulatan. Okey, dah lukis separuh bulatan. Kenapa kita lukis sebelah kiri? Sebab garisan ni duduk sebelah kiri. Okey, kalau dia sebelah kanan, maka kita lukis separuh bulatan tu sebelah kanan. Okey, boleh tak? Boleh? Okey, kemudian kalau katakan dia ialah bulatan di sebelah luar, garisan tangent di sebelah luar, jadi kamu tak ada segaris saja sini, so maksudnya tolak. Bermaksud R besar tolak R kecil. Kalau yang ni cross ialah tambah, cross, simbol tambah. Jadi R besar tambah R kecil. Jadi kalau kat sini sebab di sebelah luar, jadi kita tolak. So R kita yang besar 30 tolak 20 ialah 10. Jadi kita ambil jangka lukis, kita letak semula dekat sini. Okey, kita ambil jarak sini 10 saja. Sebab kita dah tolak tadi. Okey, lepas tu apa perlu kita buat? Kita crosskan dia. Kita crosskan dia. Buat bulatan kat situ. Okey, so apa yang kamu nampak ada persilangan kat sini, betul? Betul kan? Jadi persilangan tu ialah apa yang perlu kamu buat? Kamu sambungkan daripada pusat bulatan. Nampak tu? Pusat bulatan, persilangan tu tadi, kemudian kamu extendkan. Okey, kemudian satu lagi, selarikan. So inilah titik tangent dia. So apa perlu kamu buat? Just sambungkan. Okey, sambungkan sini dengan ni. Okey. Boleh? Alright, so dah selesai. Yang kedua tadi ialah garisan tangent. Garisan tangent. Okey, yang ketiga kita tengok apa pula? Okey, kita ada separuh parabola. Okey, kita ambil ni dulu. Ambil yang ni. J60 ni, iaitu bulatan tangent. Lengkung sorry. Lengkung tangent. Lengkuk tangent. Lengkuk tangent. Okey, lengkuk tangent. Sekarang kita nak dapat bila lengkuk tangent dia mesti ada pusat bulatan. So dekat mana? Kalau kamu perhatikan gambar ni. Satu bulatan di sebelah luar, satu bulatan di sebelah dalam, betul? Satu ialah Mickey, kat sini Mickey. Dekat sini ialah burung hantu. Kan? Jadi untuk dapat pusat bulatan ni satu daripada sini kita kena apa? Mickey suka ke tak suka? Tambah. Suka jadi kena tambah. Jadi tapi dekat sini kena tolak. Jadi 30 tambah 60 berapa? 90. Betul? 90. Jadi kita tambah 90. Okey, so 90. Okey. Okey, 90. Okey, kemudian satu lagi tolak. 60 tolak 25 berapa? 60 tolak 25. 35. 35. Okey, so kita ambil measure 35. Okey, 35. Lepas kita crosskan. Okey, so ada dekat situ. Nampak sikit tu Okey, lepas tu kena buat apa?
Nampak ada sikit kat sini. Inilah pusat bulatan kita. Lepas tu kena buat apa? Dapatkan dulu tangent E dan tangent F. Dengan cara sambungkan dulu garisan tu. Daripada pusat ke pusat sini. Okey, pusat ni ke pusat ni. Okey, sambungkan dulu. Okey. Alright. So tu markah. Baru dapat titik tangent ni. Titik tangent. Okey, kemudian satu lagi. Daripada pusat yang sini pula. Okey. Ni kena lajak lah ni. Sampai ke, sebab kita nak lukis tu. Sampai keluar. Okey. So, sekarang kita nak lukis bulatan. Okey. Okey, kat mana kita nak letak ni? Letak dekat pusat bulatan sini. Okey, so inilah kita punya ni je jari kita. Okey, so kita tengok situ, okey tak? Tengok sini, kena tak? Okey, kena. Okey, so barulah kita lukis. Okey, boleh? Lepas tu yang atas hitam tu pun kita bolehlah lukiskan kat sini. Nanti kan kita hitamkan lah tu. Okey, kita pergi pula pada parabola. So, parabola kita nak mula daripada A dengan G. A dan G, sini A kita kat mana? G kita kat mana? G kita ada. Kita ada titik G. So, G kita kat sini. Ni adalah G kita. Oh, kita punya ukuran saya tadi salah. Sepatut saya punya ukuran tadi. Saya punya ukuran tadi kita naik sini 60, kita naik sini naik lagi 25. Jadi sini 60 kena tambah 25. Jadi 85 ke atas. Jadi saya dah salah kat situ. Okey, tak apalah, kita abaikan. So nanti kalau kamu jawab, pastikan garisan dimensi tu kena betul. Okey, boleh tak? Okey, andaikanlah andaikan kita guna juga daripada sini point G, kita ambil point G kat situ 60 dengan 40. Okey, so kita ambil 60 dengan 40. Okay. So kamu kena revise balik parabola dan siapa satu lagi? Parabola dan Poligon. bukan poligon. Parabola dan apa? Tangent. Korang ni. Inilah tangent. Inilah tangent. Dan Ellipse. diuji dalam tangent apa? Yes. Parabola dan ellipse. Tu pilihan dia. Sama ada dia keluarkan parabola atau dia keluarkan ellipse. Okay, so dua-dua kamu kena study. Saya tak ingat. Saya dalam PPT tu saya keluarkan parabola ataupun tangent. Ataupun ellipse, sorry. Okay. So untuk parabola, kita revise lah parabola. Okay, ni 40. Okay, ni katakan 40. Ini 60. So untuk parabola, apa perlu kita buat? Kita, okay. Ni, kita kena bisect ni. Okey, kita 5 bahagian. Okey, 5 bahagian. So terpulanglah kita nak ambil berapa. Kita letak je dekat sini Okey, kita kecilkan saiz dia. Okey. Ni kita boleh tandakan. Okey, lepas tu kita pindahkan dekat sini. Okey, 2. Pindahkan lagi 3. Tak sini lagi 4. Okey, dia ada lagi 5. Right? Jarak tak kisah. Tak kisah. 1, 2, 3, 4. Lebih bahagian pula. Sorry. Dia mesti sini 1, 2, 3, 4, 5. 4 bahagian saja. 4 bahagian saja. Okey, jarak tak kisah sebab kita guna garisan nisbah. Okey? Sebab nanti yang penting bila kamu sambungkan 4 dengan 5, 4 dengan 5 pula. Kita sambungkan yang hujung tu. Okey, contoh saya sambungkan ni. Saya sambungkan kat sini. Jadi yang ni, lepas kita pindahkan sini. Selarikan. Tapi kamu kena guna ni lah set square. Kena set square. Apa ni ya Allah. Sebut no garisan yang ketiga ni.
Okey. So, kalau sebelah sini, katakan kamu nak buat, kasi kata tadi garisan tak kisah kan? Okey, kamu nak buat panjang. Okey, panjang. Okey, pun tak ada masalah. Yang kat sini, nampak dia tak perlukan ukuran pun. Yang penting, okey. Katakan saya ambil, saya besarkan sikit. Okey, macam tu. Okey, saya ambil ni. Tak penting, ukuran tak penting. Okey, jadi saya tandakan. 1. Okey, kemudian saya pindahkan dekat sini. Naik ke pula 2, pindahkan sini. 3, pindahkan pula sini. 4. Okey, sebab nanti yang penting, cuba kita tengok tu saya letak. Okey, kalau kamu guna jangka lukis, kamu kena letak ni. Ni untuk kamu guna jangka lukis Jadi yang satu lagi kamu kena letakkan dekat tapak dia. Ni kena letak dekat tapak dia. Jadi ni nanti kamu gerakkan. Ni kamu gerak macam tu ikut pada tapak dia. Faham tak? Okey, jadi ni kita bawa sini yang akhir pergi sini 1. Okey. Okey, lepas tu yang ni pindahkan. Okey, faham tak? Boleh? Okey, so kita dah ada 5 bahagian ni sama 1, ini nombor 2, nombor 2, 3, 4, 5. Okey, sekarang kita tengok dia punya mercu tu dekat mana? Mercu soalan dia, mercu, separuh pada bola mercu pada A. Jadi kalau mercu dekat A, bermaksud kalau kita kata mercu tu ialah macam payung, sini mercu. Kalau kita buka dia jadi macam ni kan payung. Okey, jadi dia ni titik mercu bermaksud hujan turun macam ni. Jadi kalau A ni lah titik mercu bermaksud hujan tu macam ni. Apa fungsi garisan tu? Sebab saya nak tunjukkan kat kamu, Allah, bahawa garisan ni kita kena guna garisan tegak tu. Kat sini. Ni mesti garisan tegak maksudnya macam tu. Okey, ni garisan tegak. Sebab ada pelajar nanti dia akan confuse kat mana nak buat garisan tegak, dekat mana nak buat garisan pancaran. Kat mana tegak? Dekat yang mercu tadi. Kenapa dekat situ? Sebab kita kata mercu ni ibarat titik yang pada payung, pada puncak payung. Okey, macam ni kan. Jadi payung tu terbalik macam ni. Ni mercu. Jadi ni payung kamu. Jadi hujan macam ni, bermaksud garisan ni lah yang kamu kena unjurkan macam tu. Jadi inilah mercu kamu. Sorry, sini mercu. Sini mercu. Okey, dari dekat mercu tu lah kamu kena bina garisan pancaran. Okey, so kita bina garisan pancaran. Okey, boleh kita pancarkan yang pertama. Okey, kemudian yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga. Dan yang keempat. Okey, so dekat mana titik-titik kita? Sini, 1, 2, 3, 4, 5. So ini kamu sambungkan. Guna French, Allah. Guna French curve. Sambung guna French curve. Allah Akbar. Macam itulah. Okey, boleh? Saya rasa tu sajalah untuk tangent. So kamu kena revise tangent. Kena tengok. Okey, JX. Sebelum saya terlupa JX. JX pun kita ada 2 kan, JX? Kalau kamu perhatikan pada soalan ni, JX ni kamu perhatikan JX, tengok JX dan bulatan sebelah dia. Ni JX, kemudian dia ada bulatan sebelah dia. Mesti ada titik tangent. Okey, titik tangent ni diberi ataupun tidak? Kedudukan dia. Boleh tak kamu kena pasti kat mana titik B? Boleh tak? Tahu tak kat mana titik B tu? Hello? Dia tak ada korang ni. Tak tahu cikgu. Tak tahu juga. Tak tahu. Dia tak tahu, cakap je lah tak tahu. Dia ada 2. Satu tak tahu, satu tahu. Tu je. Dia bukan salah. Dia memang tak tahu. Jadi bila tak tahu, bila kita tak diberi kedudukan, kita tak tahu kedudukan, dia ada 2. Untuk JX, dia ada 2. Tak nampak pula. Okay, untuk JX, dia ada 2. Okay, ada 2. Satu kita tahu, satu kita tak tahu. Tak tahu apa kedudukan tangent tu, yang ni. Jadi bila kamu tengok JX, perhatikan JX ni bersebelahan dengan bulatan apa.
Tengok. Kemudian dia bersebelahan dengan bulatan tu, tengok titik tangent tu. Okey, diberi atau tak? Okey, tahu ataupun tak tahu. Bila tak tahu, kita kena guna apa? Kita kena guna rama, iaitu kongruen, segitiga kongruen. Kalau kita tahu, kita kena guna payung ataupun kita panggil perentas. Okey, kalau sini kita tahu, apa yang perlu kita buat, yang kita tahu tu kita sambung sini, kita cari, dah padat sangat. Okey. Kalau katakan kita tahu kedudukan dia, katalah tahu, kamu tentukan titik B, kemudian apa perlu kamu buat, sambungkan ke titik ni. Okey, bisect, dapatkan garisan serenjang. Lepas tu yang ni pusat bulatan ni kamu sambungkan dengan yang kamu tahu tadi, teruskan. Okey, jadi dapatlah pusat bulatan tu JX. Okey, tu kalau kamu tahu. Kalau kamu tak tahu pula, apa yang perlu kamu buat? Ialah, okey. Kita tahu A ni ialah titik tangent bagi JX. Kita naikkan dia serenjang. Kita naikkan dia. Garisan ni. Kemudian yang ni. Okey, yang ni kita bulat pusat bulatan 20 ni kita tahu ni kat sini. Yang maksimum. Jadi kita ambil mana pembaris tadi dalam. Jadi apa perlu kita buat? Yang ni kita sambungkan kat sini. Macam tu. Okey. Ni kita ada garisan ni kita dapat garisan serenjang kebetulan sama. Ni pusat ni titik maksimum dia. Kita ambil sini, kita sambungkan dekat garisan tangent JX tu. Jadi apa yang kita dapat kat sini? Kita dapatlah, barulah kita tahu. Sebab kita tak tahu tadi, jadi itulah langkah untuk kita tahu. Kalau kita tahu, kita dah tahu kedudukan dia, kita guna perentas saja. Kita terus dia sambung point ni ke sini. Tapi sebab kita tak tahu, kita kena cari dulu. Cari. Dengan cara kita ambil yang titik maksimum sini, sambungkan ke titik minimum JX. Okey, bila kita dah dapat sini, apa perlu kita buat? Kita sambunglah pusat bulatan ni. Ni, pusat bulatan. Itulah tangent. Pusat bulatan, tangent. Sambung sini. Okey, jadi ini adalah pusat bulatan JX. So, kita letaklah kita punya jangka lukis kat sini. Okay. Okay, nampak? Saya minta, dia tak tepat. Okay, so kita ambil. Okay, saya pun draw. So sampai situ kita punya. Lepas tu yang ni kamu lengkapkan lah. Yang ni, kemudian yang ni kita lengkapkan. Yang ni pun sama. Tapi semua saya salah dekat parabola ni tadi. Tu kalau salah dimensi, kamu akan menyebabkan dia salah dekat part tu lah. Okay, boleh tak?